jangan masuk dekat. Dan kita jangan masuk dekat dia, dia pun jangan masuk dekat kita. Nak bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nak jabat salam tak boleh, guna istislam. Kan kita selalu pergi ke Mekah, masa pergi Mekah, ramai orang, nak cium Hajaratul Aswad, kita tak mampu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu kulluha lil muttaqin. Lana walil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Balagha risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah. Wa jahada fi sabili rabbih hatta ataahu al-yaqin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, ya ma ba'd. InsyaAllah sementara kita menunggu sembahyang Isya, daripada dulu saja kita berzikir atau baca Quran atau duduk dalam majlis ilmu. Kalau baca Quran, bagus bacalah 100 ayat sekurang-kurangnya, supaya Allah Ta'ala bagikan harta yang paling banyak kepada kita dan dia tidak dituliskan lalai. Dan banyaklah salawat kepada Rasulullah, lebih lagi kita dalam masalah coronavirus, perang dengan wabak, tentera yang tidak nampak, lagi-lagi negeri Kedah, dia main-main bukan 6 jahanam, 4 jahanam. Ada kostra muda tawar, jadi tawar tak jadi tawar masih mula dengan siwa gangga. Jadi kita dalam peperangan sekarang kena waspada, kena ikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nak menang atau kalah, yang itu terserah pada Allah. Corona makhluk Allah, kita manusia makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita disuruh ikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum ni kita sembahyang, rapat, suruh sufufakum tarasu i'tadilu syuddun khalal, rapat. Tapi sekarang tak lah. Betulkan saf, luruskan saf, penuhkan dan jarak 1 meter. Kau siap-siap. Sebab apa? Kita tak boleh lagi beramal dengan hadis yang pertama. Kalau kita beramal dengan hadis yang pertama, rapatkan, maka kita berdosa, tidak diberi pahala. Sebab datang hadis sembahyang ketika wabak. Hadis lain, ayat Quran dulu lah. Ayat Quran mengatakan, alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Kita jaga kita. Tuhan, betul tak lah yang di ayat Quran tu? Alaikum, wajib atas diri kamu, anfusakum, jaga diri kamu. Hang jaga diri kamu, hang jaga diri hang. La yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Kalau kamu ikut yang mesti kamu tidak sesat. Ini tidak kena corona, wabak yang sedang melanda negeri kita. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika ada wabak di satu tempat, kamu jangan masuk, dan orang di situ jangan keluar. Maksud sini, jangan dekati. Kalau ustaz main sini, tuan kena tidur jauh. Sini jiki
masjid sudah tanda, buat tanda putih. Tapi Tok Bilai pula hidup rapat. 1 meter. Jadi jarak adalah sunnah. Tak kira lah kalau satu tu tempat tu ada wabak, kamu jangan masuk. Ini jangan dekati. Yang tempat wabak pula jangan keluar. Maksudnya jangan dekati. Jangan dekati orang yang sihat. Kita tidak tahu siapa yang sihat, tak sihat. Mungkin ustaz yang bawa, mungkin antum yang bawa. Sebab dia sangat kecil, 150 nanometer. Tak nampak. Ini Allah tak ada hikmah ni. Mesti bagi kita orang mukmin ada hikmahnya. Jangan membawa Allah Ta'ala turun pada ni. Allah Ta'ala nak gerak orang mukmin, hak duk lalai. Duk belayar dalam laut, lalai, makan kenyang, tidur lena, siap karaoke, syarok lalai. Maka Allah Ta'ala nak gerak kita daripada mengingatinya, lalai daripada mengingati Allah. Iqtaraba linnasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Ma ya'tihim min ayatin, ma ya'tihim min zikrin min rabbihim muhdatsin illa istama'u wa hum yal'abun. Mailah kuliah banyak mana pun, ceramah ke kuliah ke nadawah forum, ayat Quran, hadis dan sebagainya, lalai juga kita daripada rujuk kepada Allah Ta'ala, taqarrub diri kita kepada Allah, lalai juga. Maka Allah Ta'ala datangkan satu ombak coronavirus, mari terkejut kita. Baru sekat pakar-pakar nak puasa Isnin Khamis, nak baca Quran, nak buat baik, nak senyum dengan orang, mula nak kubur, dia nak mati. Nak mati, takut mati. Tiap-tiap masjid pakar baca apa dia, surah Mulk. Masjid ni ada juga Suratul Mulk. Bagus. Dia jadi membela kita, surah Mulk. Di dunia dia bagi kesihatan dan berkat rezeki. Di akhirat pembela kita daripada azab kubur. Hebat. Tapi kena hafalnya. Akhirat tu kena hafal. Aku pun Nabi suruh hafal. Siapa dia yang ingat surah Mulk, surah yang Najiyah wa Munjiyah. Kita duduk dalam ni, maka kita amankan hadis itulah. Jangan masuk dekat. Dan kita jangan masuk dekat dia, dia pun jangan masuk dekat kita. Nak bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nak jabat salam tak boleh, guna istislam. Kan kita selalu pergi ke Mekah, masa pergi Mekah, ramai orang nak cium Hajaratul Aswad, kita tak mampu. Macam tu. Boleh tak? Ya, macam ni. Assalamualaikum. Jadi ya, kamu di hatiku. Assalamualaikum, kamu hormat. Assalamualaikum, aku tanggung semua makan dia. Kamu tadi pakai, Assalamualaikum, sapu punggok, tadi pakai. Boleh juga tu. Jadi dengan bahasa isyarat boleh guna. Boleh guna. Jabat salam, senang tak kalau jabat salam masuk dalam makruh dan haram. Sebab kita tak tahu. Mungkin dia ada corona. Kita tak tahu. Dan hendaklah kita dalam masa ni banyakkan berwudu. Lepas wudu. Tak apalah yang dia orang doktor kata tu, apa dia 15 minit, 20 minit basuh tangan. Kita wudu lah. Kita wudu, Nabi ajar wudu. Dan kajian sekarang mengatakan bahawasanya orang yang berwudu, sistem kepanasan tubuh badan dia normal. Sebab tubuh badan kita dia ada warna kepanasan masing-masing. Macam dalam laut lah. Kalau turun 5 meter, warna lain. Turun lagi 10-15 meter, lain warna. Dia boleh tembok ke, cahaya matahari tembok ke dalam laut hinggalah 200 meter saja.
ke 250 meter. Lepas pada tu tak boleh tak sampai cahaya. Kan? Tak sampai. Maujun min fawqihi sahab. Zulumatun ba'duha fawqa ba'd. Idza akhraja yadahu lam yakad yaraha. Wa man lam yaj'alillahu lahu nurun fama lahu min nur. Jadi dalam laut sampai 250 meter saja cahaya. Yang bawah tu mesti tidak ada cahaya. Begitu juga cahaya tubuh badan kita. Kan? Yahudi dia kaji. Dia buat kamera. Dia kaji. Sulu. Setiap orang yang lalu di Fransa, lalu di pejabat dia ramailah sebab ibu negara. Kan? Orang lalu berpuluh-puluh ribu, semua dia rekod. Melainkan seorang hitam yang lalu di situ. Kan? Yang normal. Kan? Dia tak tahu sebab apa. Termasuk dia tak normal sebab cahaya di tubuh kita kalau kita tengok dengan kamera. Bahawasanya cahaya tubuh badan kita dimula ada putih, ada kawasan biru, ada kawasan merah, ada kawasan hijau, ada putih dan kelabu. Tapi bagi orang lain semua bercampur, warna bercampur. Jadi kelabu teh ini semua. Melainkan seorang Nigeria ni lalu ke kamera tu 4-5-6 minit lalu pergi. Dia tengok detek seorang ni pelik ni. Kamu turun ke bawah sebab syarikat dia tu tingkat atas. Dia ni pergi cari seorang ni warna hitam tinggi kurus. 5 minit dia baru pergi. Bekerja dia pilihkan cari dapat tengok orang Nigeria ambil. Dia tak salah apa aku datang daripada kan? Aku datang daripada Afrika ni, mai cari kerja sini. Anak bini mak lagi duduk kat rumah tunggu duit kerja. Aku tak dapat kerja lagi, mai cari kerja. Mai sini dulu. Tangkap dia. Bukan dia kata dia nak tanya saja. Yang kami kaji tengok semua orang lalu ni semua ada gambar. Tapi kepanasan tubuh badan dia, warna kepanasan tubuh badan mereka semuanya tidak normal, termasuk kami semua ni. Tapi kamu kenapa normal? Tak tahu, saya makan sama je. Makanan saya duduk seminggu lah tak dapat kerja ni, makan sama je makanan. Apa lagi yang kamu buat? Ya, tak lain tak bukan aku nak cari kerja. Minta Allah Ta'ala sembahyang. Boleh tak kami nak sembahyang buat? Sebab supaya cahaya tu normal. Mana boleh Yahudi, Nasrani mana boleh sembahyang. Apa lagi yang kamu buat? Sebelum sembahyang kena ambil wudu. Boleh tak kami ikut ambil wudu? Ikut ambil wudu boleh. Tak ada masalah. Ikut sembahyang tak boleh. Sebab kamu bukan Islam. Boleh ambil wudu. Basuh tangan, basuh dan sebagainya. Lalu ke kamera. Walau Yahudi ambil wudu. Normal. Kan? Warna merah duduk pada tempatnya. Warna kuning pada tempatnya. Warna biru pada tempatnya. Terkejut dia. Siapa ajar? Ni Muhammad ajar. Muhammad. Siapa ajar Muhammad? Tak lain lah. Allah yang mencipta manusia. Dia lah ajar Muhammad. Elemen siap. Jadi kita kalau otak tak betul jalan sengit tak betul wudu lah. Wudu. Tu banyak-banyak orang tu jalan tak betul tak sengit tu lain tak main ke masjid tu. Tak wudu. Tak elemen. Kena balancing dan elemen dengan ambil wudu. Nabi kalau ambil wudu lama dia akan tajdid. Kita pun begitu jugalah. Kalau lama tajdid, kalau tak batal. Kan? Dan Nabi juga bila suruh ambil wudu, bila istinsyaq. Istinsyaq ni mazhab kita sunat. Mazhab Syaukani dan Ahmad Hanbali wajib. Kan? Ismail Syaukani kata wajib. Ambil air mulai hidung, buat bagi keluar. Melainkan bulan puasa.
Bulan puasa jangan main, nanti masuk dalam rongga batan wudu. Lainkan bulan puasa. Sebab apa? Tengok sekarang ni, orang nak cek ada ke tak positif corona. Dia ambil apa? Dia olok hidung. Oh, dalam kak ni. Sampai ayak mata keluar. Macam tu. Tarik keluar. Baru dia cek tengok. Bermana ada dalam. Hikmah istinsyak. Buah ayak lah hidung. Ambil. Sebelah kiri lah, dengan depan, dengan tepi tu. Jangan dengan kawan kita cari pasai pula. Sebelah kiri ke bawah. Keluarkan. Betul ya? Ayat. Saya tengok. Mereka nak cek corona. Di kau lapangan terbang. Kolok. Sampai habis tu, ayat bagi ayat mata keluar. Nak balik sangat. Tengok-tengok Nabi dah bagi tahu lama dah. Kajian. Yusti Azhar dengan Yusti Iman. Yaman. Dia berkata bahawasanya orang yang tak ambil wuduk ni dengan orang yang ambil wuduk, orang yang tidak ambil wuduk, dan orang yang ambil wuduk bukan Islam. Mereka sengaja tak kaji. Bahawasanya kalau orang atas sembahyang ni ambil wuduk ni sangat banyak bakteria dalam hidung. Boleh di antara 50 penyakit kalau antibody kita tak kuat dalam hidung. Begitu juga sebab tu Nabi kata setan duduk dalam ni dan duduk dalam kuku kan. Setan dah banyak. Ada benda jahat. Ali setan. Ali itu jahat. Kalau bakteria jahat, setan. Kalau rimau jahat, lembu jahat, apa saja benda jahat, termasuk abang jam hak jahat, setan juga. Ustaz Jamal jahat tu itu, lebih selipar dua balik setan tu. Setan juga. Orang jahat bagi setan, jin jahat bagi setan, rimau jahat, setan juga. Makhluk jahat bagi setan. Jadi umumnya bak setan. Jadi Nabi sebut setan itu mungkin bakteria yang jahat. Baik tak apalah. Bakteria baik kita nak lah insyaAllah. Sebab tu lah bakteria kita nak banyakkan bakteria baik ada dalam tubuh kita dengan kita basuh air. Sebab air ni dia bawa menghidup. Wa ja'alna minal ma' kulla syai'in hayyin afala yu'minun. Dijadikan daripada air setiap sesuatu hidup. Maknanya bakteria baik tak mati. Hentam dengan sanitizer mati habis. Ini boleh mematikan. Hak jahat pun mati, hak baik pun mati. Kita nak hak baik, hak jahat kita tak mau. Jadi basuhlah, wuduklah. Ikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan satu lagi, bacalah Al-Quranul Karim. Sebab kita semua dah tahu bahawasanya kajian mengatakan mereka yang kaji, bukan yang kita kaji. Bila dibaca ayat Quran, virus tu, ini virus lah, wabak. Virus ni bukan bakteria, bukan jarasim. Bakteria, jarasim dia ada obat dia, ada vaksin dia, ada suplemen dia, boleh kita ambil cuci-cuci dan sebagainya. Tapi virus, wabak ni dah, ni memang kotoran degil, memang keras kepala, tak mampu. Nak buat macam mana? Tak hati. Kalau hak mari di lidah anjing, tak apa lagi. Kita basuh sabun tak mati, kita bakar tak mati. Kena idza walau qalbi fi ina'i ahadikum falyaghsilha sab'an ihda'a min turab. Kalau virus yang ada di dalam, itu bukan virus, bakteria yang ada pada anjing, itu kita boleh basuh dengan air bercampur tanah, matilah dia. Kalau kita bakar tak mati, sabun tak mati, sanitizer tadi, kau dah tahu. Dia senyum dia. Buatlah sabun sanitizer, tak apa, dia syok ya. Kena tanah mati. Jadi, itu Nabi ajar cara kita nak melindungkan diri kita. Doktor melindung dia panggil. Doktor ni dua. Doktor berubat, doktor melindung. Jaga.
melindungi kan. Kalau dah kena, kena berubat lah. Kena berubat. Sebelum kena, jaga. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Kena jaga juga diri kita daripada wabak. Lagi neraka, kena jaga. Dan kita kena takut dengan wabak ni. Tak takut, aku takut Allah Ta'ala. Apa takut Allah Ta'ala? Tok Khatib beritahu, ittaqullah. Jangan takut virus. Mana boleh. Bala ni datang daripada Allah. So, kita takut. Bila kita tunduk, takut, kita akan tunduk. Sebab apa kaum soleh? Allah Ta'ala damdama alaihim rabbuhum. Sebab dosa mereka. Damdama alaihim rabbuhum bidzambihim. Dosa mereka. Fasawwah. Dan sebab satu lagi, wala yakhafu uqbaha. Dia tidak takut. Allah Ta'ala turun bala, dia tak takut. Duk suka lagi. Suka boleh. Lagi mari bala. Mari zinzal. Mati habis. Jadi kita kena takut pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kita rujuk kepada Allah. Ini sebentar ya sikit. Ya Allah Ta'ala turun main. La'allahum yarji'un. Walanuziqannahum azaban adna dunal azabal akbar. Azaban adna. Wahai rasmi azab adna. Ya azabal akbar hari kiamat. Tujuan la'allahum yarji'un. Mudah-mudahan mereka itu yutan kembali daripada hak buat maksiat. Duk rugi masa saja, duk masa saja, duk saja. Atau nak buat apa? Daripada duk saja, baik hang berzikir. Baik hang bersalawat kepada Rasulullah. Baik hang tengok langit bumi dan fikir dapat 100 tahun 1 saat. Baik fikir badan akhirat dapat 700 tahun 1 saat. Pahala dia 1 saat saja. Tersebut dalam kitab Jauhar Al-Mawhub wa Munabbihadil Qulub. Jadi tidak lain tak ada bukan bagi kita orang mukmin, bila ada bala kita nak bagi tenangkan diri kita dengan sembahyang. Sembahyang dengan azan, dengan sembahyang, baca Quran. Baca Quran daripada tu. Tengok Ustaz baca dalam berita masa PKP dia habis Quran 60 kali khatam. 3 bulan 4 bulan 5 bulan 6 bulan 7 5 bulan 60 kali khatam. Ada orang 12 kali 12 kali khatam. Pada duduk saja baca Quran, dia dapat menenangkan hati kita, dapat tenang. Bal wa ayatun bayyinatun. Bal wa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Fi sudur. Bukan fi sutur. Ayatun bayyinat fi sudur. Baca, dia masuk ke dalam sudur. Ayat-ayat mana yang mengetuk hati kita. Kita nak baca ayat 1000 dinar, nak bagi kaya apa? Lepas semayang, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Amma yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Kan? Sebahagian lepas semayang bagi salam, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Alhamdulillahilladzi lam yattakhidh waladan. Itu ayatul izzah. Bagus. Ayat 1000 dinar hafal, ayatul izzah hafal. Kan? Ayat kursi hafal. Ayat syifa. Sekarang ni kan penting. Penting ayat syifa. Atau ayat 6. Dia ayat 5, ayat 6, ayat 7. Hafal ayat 5 ke ayat 6 ke ayat 7. Ayat 5, ayat 6 tu ayat syifa lah. Ayat 5 ni untuk kita mendinding. Dinding. Sebagai dinding. Ayat 5 sebagai dinding. Daripada wabak, daripada musuh, daripada ulama-ulama dulu dia himpun satu tempat. Kalau tak boleh baca, dia kata bawa ayat ni. Ayat 5. Kehebatan ayat 5 ni, setiap ayat ada 10 qaf. Dia ada
Surah Baqarah satu ayat, Ali Imran satu ayat, Nisa satu ayat, Maidah satu ayat. Itu betul-betul. Lepas tu dalam surah Ra satu ayat. Tapi setiap ayat tu ada 10 qaf, huruf qaf. Dalam Baqarah ayat 246. Alam tara ilal mala'a min bani Israel min ba'di Musa إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. Ada 10 qaf dalam tu. Manakala datang ayat yang kedua dalam surah Ali Imran, 10 qaf juga. Laqad sami'a Allahu qawla alladhina qalu inna Allaha faqirun wa nahnu aghniya سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. 10 qaf juga di situ. Mari dalam surah An-Nisa. Alam tara ilal ladzina qila lahum kuffu aydiyakum wa aqimus salata wa atuz zakata فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم فلما كتب عليهم القتال يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. Dalam surah Maidah juga satu ayat tentang apa dia anak Nabi Adam. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ. 10 qaf juga. Itu 4 surah dekat-dekat. Ini ayat yang kelima, iaitu dalam surah Ar-Ra', ayat ke-16. surah Ra. Qul man rabbus samawati wal ardi qulillah qul afattakhadtum min dunihi awliya la yamlikuna li anfusihim naf'an wala darra qul hal yastawi al-a'ma wal basir am hal tastawi adh-dhulumatu wan nur am ja'alu lillahi shuraka'a khalaqu ka khalqihi fatashabaha al-khalqu 'alayhim Qulillahu khaliqu kulli syai'in wa huwal wahidul qahhar. Ada 10 qaf juga. Ayat ni mendinding sebelum kena. Kalau dah kena sebaiknya kita baca ayat 7 atau ayat 6. Ayat 6 ni ayat syifa lah. Dr. Haruddin selalu kan suruh kita hafal ayat syifa. Ayat 7 lagi bagus sebab dapat menenangkan hati kita walau kita dah kena masuk penjara, kena corona. Baca, insya-Allah benda tu dihindarkan. Allah Ta'ala boleh hindarkan. Ayat 7 ini sangat penting. Begitu juga ayat syifa. Ayat syifa juga penting. Dr. Haruddin selalu ajar. Ayat syifa ni ayat 6. Qatilul ladzina yalunakum dalam surah At-Taubah dan surah Yunus dan surah Hud 2 ayat. Balik.
ayat 6 ataupun ayat syifa. Dia akan dalam kitab apa, senjata tu haji tu lebay kan budak pondok pakai, ataupun majmu' tak ada. Dalam majmu' tak ada ayat syifa ni. Dalam majmu' ni ayat 5 dengan ayat 7 ada, insya-Allah. Ayat 7 lah bagus balik hafal. InsyaAllah kalau ustaz nak baca sini, tuan-tuan dah ingat ataupun kita type sendirilah dalam Google. Tapi kalau Google tak jadi, kalau kita nak ambil sanad, sebaiknya kita ambil dalam kitab. Kita pergi ambil kitab majmu'. Tu hak kurang-kurangnya. Nak baca kitab tinggi-tinggi, kita tak tahu. Bahasa Arab kita tak tahu. Agak majmu' sikit. Orang dulu suka bawa suka bawa. Jadi kita pun jangan bawa, baca. Ambil tanda di Quran, baca. Kalau ustaz duk kodok dulu, buah tanda warna hijau tu. Buat apa nak boleh tanda dalam Quran? Zaman dulu memang lah tu tidak hormat Quran kalau kita tanda dalam Al-Quran Al-Karim. Tapi tidak mengapa, jangan tulis. Kalau tanda tak apa, kalau tulis takut sama. Setengah ulama katakan boleh kita tulis. Masa kita mengaji qiraat kan mesti ada tulis. Ambil matan, tulis dan tu. Kita tak ingat. Mengaji qiraat mesti kena tulis. Baca atas tu bagi bawah ke? Tulis warna lain. Jangan mengatakan tidak mengapa sebab kita belajar. Dan jangan serahkan kepada orang lain. Takut tersilap bacaan mereka. Jadi ayat-ayat Quran yang perlu, yang boleh mengetuk hati kita. Kita hafal. Hafal tak ingat, tulis, lekat kat dinding rumah. Tengok baca, kita bila nampak insya-Allah akan baca. Dinding bilik. Tapi kalau tak baca tak jadi, dia tidak boleh menghalau hantu. Ruqyah dia kena baca. Bila kita baca, boleh menghalau, bukan kata hantu saja. Dan boleh mendatangkan rezeki, kena baca. Sebab Quran maksudnya Quran qira'a, baca, telah baca. Quran bacaan. Kitab ni kena baca. Bukan kitab nak rojok, tak kena baca. Kamu nak buat rojokanlah. Tapi mesti kena baca sebab Nabi kita baca. Nabi kita Rasulullah minallah. Kerja dia yatlu suhufan mutahharah. Baca. Dan kitab yang mutahharah, fiha kutubun qayyimah. Jadi kita juga umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang beriman dengan Al-Quran, ialah orang baca Quran. Alladzina atainahumul kitab yatlunahu haqqa tilawati ulaika yu'minuna bih. Siapa yang yu'minuna bih? Haqqa tilawati. Yatlunahu haqqa tilawati. Orang ni lah yang orang yang yu'minuna bih, yu'minu bil Quran. Kan kita kan rukun iman 6 perkara. Beriman dengan Allah, beriman dengan malaikat, beriman dengan Rasul. Dan kan kita beriman dengan Quran. Beriman dengan Quran bukan kata Quran imamku. Ada, kena baca. Beriman dengan Quran ialah yatlunahu haqqa tilawati. Baca sungguh-sungguh. Ulaika yu'minuna bih. Orang tu lah orang yang beriman dengan Quran. Siapa kata ni? Allah. Bukan beli Quran banyak. Kalau kita tak boleh baca, kita beli Quran, kita wakafkan ke tahfiz. Kita tak baca, bagi dia baca. Sebab apa kita tak boleh baca? Sebab kita mata tak nampak dah. Bagi atas duduk, bagi bawah duduk depan happening. Kita beli wakaf. Ustaz zaman pun terima. Siapa nak beli Quran, wakaf. Tapi ada syarat. Syarat Quran Al-Haramain ada terjemah A5. Tobak mana tak kira. A5 maknanya A4 lipat 2. Saiz dia tak besar. Syarat wakaf, kena wakaf kepada pelajar. Tidak dibenarkan wakaf kepada tahfiz. Sebab apa? Sebab kalau wakaf kepada tahfiz, padoh. Nanti budak balik, kita buat balik. Kita wakaf kepada pelajar,
Kalau bagi kepada dia, kalau dia keluar pun wali. Kan? Kalau dia buat rosak dan sebagainya, kita ganti lain. Kos kamu kena jaga, tapi tambah 3 rotan. Ingat dapat free ya? Kan? Sebab orang nak wakaf suruh orang baca. Dan kalau tamu tak baca, nak buat bagi hilang, bagi free pula 3 rotan tambah. Jadi kalau kita tak boleh nak baca, kita boleh wakaf. Tapi Ustaz tak terima banyak lah, 10 ya. Tiap orang 10 ya. Nak wakaf, saya nak beli semua Ustaz. Sekarang ni Ustaz memerlukan Quran Al-Hafiz 40, Quran Al-Haramain 280 untuk tahun depan. Nak tukar semua Quran. Jadi tuan-tuan boleh beli Quran wakaf. Ustaz, senang-senang jangan terima duit sebab harga Quran tak sama. Kadang-kadang bila kita terima duit, ada harga Quran tu RM40. Kan? Tapi bila kita pergi beli, dia kata, Ustaz beli banyak lah, 35 lah Ustaz. RM5 lebih lagi tu, nanti dia boleh tiap. Dia tiap belakang, tak ambil RM40. Lepas tu dia pergi beli 32. Jadi pergi beli sendiri, Ustaz main, Allah lah Ustaz, wakaf. Kan? Tak usah tulis nama lah. Tak perlu tulis lah, Allah Ta'ala tuliskan. Tu bab Quran, insya-Allah. Buku-buku lah agama lain pun kita beli, kita baca. Baca sudah. Dah faham dah, kita hadiahkan kepada kawan kita. Jangan simpan kat rumah. Dah kita baca habis dah. Ini satu amalan yang baik. Jangan tinggal kat rumah. Pakaian pun yang kita tak pakai, bagi ke orang. Basuh sedekah itu, bagi ke orang lain. Jangan simpan banyak di rumah. Sebab yang pertama, hak kamu Nabi kata. Bak firash lah, bukan bak baju. Tapi boleh kita kiaskan. Satu firash untuk kamu, satu firash untuk firash yang kedua untuk pendatang. Yang ni orang duyuf. Yang ketiga untuk syaitan. Jadi kalau baju kita macam tu juga, kan? Yang pertama untuk kita, yang kedua untuk kita lagi, boleh tukar. Yang ketiga, yang keempat untuk tetamu pun. Main rumah dah ada baju dan sebagainya. Yang 5, 6 tu dah apa? Ni penuh bagi. Lagi-lagi yang perempuan. Apa tu? Kan? Tak tahu nak hantar ke mana. Yang kita tak pakai, ingat. Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan mengadu Allah Taala. Mai letak saja tak guna. Yauma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Itu badan. Pakaian. Yauma tuhaddisul ardu. Yauma tuhaddisu akhbaraha. Ini pakaian kita, tanah, kapet, semua tuhaddisu akhbaraha, dicerita habis. Saya duduk dalam lemari lama sangat dah Allah Ta'ala. 7-8 tahun duduk dalam lemari tu. Dia tak pakai pun. Cari pasal kita, malam jawab. Jadi jangan banyak sangat. Jangan banyak sangat. Harta benda, hak dunia, bila banyak masalah. Jadi sekarang ni, masa sedekah. Masa buat kebaikan. Supaya pahala ni ditolak. Dijauhkan daripada kita. Doa lah betul. La yaruddu qada illa bid-doa. Doa kita sama-sama doa. Allahumma asrif 'anna al-waba wal bala ishfina shifaan tamman bihaqqil Qur'an al-'azim wa bihaqqin nabiyyikal karim. Apalah bab doa. Tapi bab sedekah penting juga. Zakat sedekah. Keluarlah zakat. Bawalah harta tu ke syurga. Jangan simpan di dunia. Kalau harta kita nak bawa ke syurga, keluar zakat. Duit RM1,000, bagikan dengan 40. Jadi baru RM25. RM25. Kita bagi RM25 zakat. 1/40. Ataupun robok usyur. 1/4 daripada 1/10. Ataupun 2 kali 2.5. Sama aja. Tiga tu. Kita keluar RM25 tu. Bukan RM25 yang masuk syurga. 1,000 tu masuk syurga tu.
Dengan 1,000 hak kita guna, yang ni RM975 lagi tu pun masuk juga ke dalam syurga. Tapi kalau kita tak keluar zakat, jaga. Yaumah yu'ma alaih nar jahannam fatubba biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum. Hadza ma kanaztum li anfusikum fazuqu ma kuntum takdzibun. Kalaulah kita tak keluar zakat, maka benda tu akan bakar kita. Jadi keping-keping besi bakar kita nanti. Jadi dengan sempurna nak tolak bala dengan doa, juga dengan apa dia banyak bersedekah. Ziarahlah adik-beradik. Ziarah sekarang jangan ziarah ke rumah, telefon jugalah. Telefon saja cukuplah. Hubungan supaya umur kita panjang, rezeki kita luas. Mudah-mudahan kita semua terselamat daripada wabak ni. Sama-samalah jaga balik umur tu, bacalah Yasin. Baca Yasin pula, baca ayat kursi. Sebelum masuk rumah baca ayat kursi. Bala tak masuk ikut. Masa keluar rumah baca ayat kursi. 70,000 malaikat ikut kita. Hebat kita. Lepas ambil wuduk baca ayat kursi, diampun segala dosa kita. Nak tidur baca ayat kursi, malaikat menjaga sampai ke subuh. Dia bangun pukul 8, tu tak jaga dah. Lepas subuh dia tak jaga, malaikat tak jaga dah. Lepas sembahyang baca ayat kursi. Tiada di antara dia dan syurga halangan apa-apa. Ni tak ada batu, tak ada dinding, boleh masuk syurga lah. Jadi tadi Ustaz beritahu ayat 5, ayat 6, ayat 7. Sekarang ni payah ayat tu, ayat kursi. Kan senang aku lah kita ingat, tapi kita amal lah tu. Keluar rumah je, baca, aku dah jaga. Masuk rumah baca ayat kursi, senang lah. Bala tak masuk, corona pun tak masuk. Bala petaka, benda yang tak baik dia tak masuk ikut. Hantu di mana tak masuk ikut. Keluar rumah baca ayat kursi, 70,000 malaikat ikut kita. Hebat kita. Ambil air sembahyang, berapa orang baca ayat kursi? Sebenarnya dia diampunkan segala dosanya. Lepas sembahyang, lepas sembahyang memang imam baca, kita baca juga lah. Dia ada halangan di antara dia dan syurga. Mati dia masuk syurga tu. Tidur je ayat kursi lah. Tak baca ayat kursi, tidur dengan setan. Kalau tak baca ayat kursi, insya-Allah dijaga oleh malaikat hingga ke subuh. Tidur ambil wuduk. Sebab apa? Supaya roh kita disujud bawah arasy Allah Ta'ala. Tapi kalau tak ambil wuduk, roh tak boleh naik. Naik. Malaikat tak buka pintu lagi. Itu lagi tak buka lagi. Jadi roh kita tak boleh naik ke sana. Oleh itu, benda yang mana kita mampu buat, kita buatlah, amalkanlah. Dan takutkanlah daripada bala Allah. Jangan jadi macam kaum soleh. Wala yakhafu uqbaha. Jadi yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Salah silap daripada ustaz, tak minta maaf. Kasar bahasa atau kadang-kadang tersilap dalam cakapan yang dapat jadi sembilu masuk dalam hati tuan-tuan. Tak minta maaf. Kita tangguhkan majlis kita dengan tasbih kafarah dan surah An-Nasri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-asrul insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.